Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah bertemu lagi dengan cikgu pada sesi malam ni. Okey, kita tengok contoh ni cikgu, pi laju sikit tajuk ni. Kita pergi pada contoh soalan terus. Okey, jadi kita faham daripada contoh soalan lah. Okey, kalau dia kata bina satu jadual nilai fungsi y, okey, ini adalah persamaan linear. Ini kita katakan dia sebagai persamaan linear. Okey, sebab tu cikgu kata tajuk ni dia berkait satu koordinat persamaan linear. Jadi konsep persamaan linear kamu kena ambil di sini. Okey, di mana dalam tajuk persamaan linear, okey, cikgu cerita dulu sebelum kita selesaikan. Persamaan linear, kamu dah belajar kan tajuk persamaan linear di tingkatan 1. Di mana konsep dia, okey, nilai yang kita pindah melepas sama dengan simbol dia akan berubah. Okey, kalau negatif jadi positif, positif akan jadi negatif, kita pindahkan dia. Darab akan jadi bahagi, bahagi akan jadi darab. Di mana sebelah kiri sama dengan mesti nilai yang kita tak tahu ataupun pemboleh ubah. Nilai yang kita tak tahu mesti berada di sebelah kiri. Okey, jadi selalu tak ni nilai tak tahu. Tak tahu sama dengan nilai yang kita tahu. Apa maksud nilai yang tahu? Maksudnya nombor lah. So, sini nombor, manakala sini adalah abjad. Okey, jadi pergi pada soalan ni. Okey, bila dia kata bina satu jadual, okey, di mana bagi fungsi, okey, graf ni, fungsi ni y sama dengan 5 tolak x bagi nilai x. Okey, di sini dia dah bagi. Okey, nilai x telah diberi. Okey, ini adalah nilai x telah diberi. Maka dalam persamaan ini ada nilai y dan nilai x. Jadi apabila x dah diberi, maka apa yang kita perlu cari adalah nilai y. Jadi di sinilah konsep persamaan linear yang kita perlu guna. Okey, contoh Okey, di sini dia kata bina satu jadual, maka kita akan buat satu jadual. Okey. Okey, di mana satu x, okey, di sini x, di sini adalah y. Okey, di sini dia kata x sama dengan negatif 2. Maka kita letak ini negatif 2. Okey, negatif 1, 0, 1. Okey, cakap tu je jadual. Jadi apa yang kita perlu cari adalah, okey, sekarang nilai x kita dah tahu. Maka yang apa yang kita kena cari adalah nilai y. Okey, itu warna. Okey. Okey, macam mana kita nak cari nilai y? Okey, sekarang ni kita guna konsep persamaan linear. Sekarang ni kita, untuk yang pertama, okey, kita keluarkan persamaan dia. Okey, kita nak cari yang pertama. Okey, y sama dengan 5 tolak x. Okey, ini adalah persamaan asas dia. Okey, persamaan dia. Jadi x sama, okey, untuk situasi yang pertama, x sama dengan apa? X sama dengan 1. Maka kita tulis y sama dengan 5 tolak negatif 1. X sama dengan negatif 1. Maka kita gantikan x ni menjadi negatif 1. Bagaimana dapat mana negatif 1? Ni, nilai ni. Okey, macam mana nak dapat nilai ni cikgu ni? Dia dah bagi dah ni. Nampak? Okey, negatif 2. Gue silap ni, negatif 2 ni. Nampak macam 1. Okey, sekejap padam. Cikgu Sanihah ada, kalau ada apa-apa boleh onkan mikrofon, boleh tambah. Okey, negatif 2. Okey, jadi kita gantikan nilai x ni menjadi negatif 2. Jadi memandangkan x ni adalah negatif 2, maka kita kena letak dia dalam kurungan lah. Supaya apa? Sebab dalam persamaan ni negatif kan, negatif bertemu dengan negatif dia akan jadi positif. Okey, negatif bertemu dengan negatif dia akan jadi positif. Jadi y sama dengan 5 tambah 2. Maka y sama dengan 7. Maka kita dapat di sini y sama dengan 7. Okey, seterusnya untuk yang kedua. Okey, persamaan yang kedua. Okey, kita gantikan. Tulis y sama dengan 5 tolak x. Okey, gantikan x dengan negatif 1. Maka y sama dengan 5 tolak negatif 1. Maka y sama dengan, okey,
5 tambah 1, maka Y sama dengan 6. Maka di sini kita dapat 6. Okey, seterusnya. Okey, andai kata X sama dengan 0, maka Y sama apa? Maka situasi yang ketiga, kita tulis persamaan, kita keluarkan persamaan ini. Ni persamaan ini kita keluarkan. Maka Y sama dengan 5 tolak kita tulis terus nilai 5 tolak 0. Maka Y sama dengan 5. Kita tulis 5 terus. Okey, situasi yang keempat. Okey, Y sama dengan 5 tolak 1, maka Y sama dengan 4. Maka di sini 4. Okey, selesai untuk soalan yang pertama. Okey, dia suruh bina jadual. Sekarang kita dah bina jadual, maka jadual inilah yang kamu kena bina. Okey, selesai untuk jadual. Okey, jadual kamu dah selesai. Okey, seterusnya dia kata bina satu jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 2X. Okey, maksudnya kamu kena bina jadual yang kedua. Ini soalan A. Maka kita perlu bina satu lagi jadual yang kedua. Okey, untuk step yang pertama kita perlu bina jadual. Okey, step yang kedua nanti baru kita bina graf. Okey, faham dulu untuk step yang pertama. Okey, soalan B. Okey, pertama kita perlu bina jadual. Okey, jadi kamu buat jadual. Okey, 1X 1Y. Maka di sini ada berapa? Dia kata X daripada negatif 1 sehingga 2. Jadi kita kena susun ni. Okey, negatif 1 lepas negatif 1 kosong. Lepas kosong 1. Lepas 1 2. Okey, setakat tu saja. Maksudnya betul ni untuk situasi ni. X sama dengan negatif 1 sehingga 2. Maka maksudnya negatif 1 kosong 1 2. Dia kata negatif 1 sehingga 2 kan. Okey, jadi kita senaraikan. Seterusnya kita perlu mencari. Okey, seterusnya kita perlu mencari nilai Y. Okey, gunakan konsep persamaan linear. Okey, gunakan konsep persamaan linear. Saya guna warna lain. Okey, untuk mencari soalan yang pertama. Okey. Okey, pertama, okey, kita masukkan persamaan. Persamaan dia, mana persamaan? Yang ni. Yang ni persamaan yang kedua yang kita perlu masukkan. Okey, jadi persamaan dia Y sama dengan, nampak tak? Cuba guna warna lain. Cuba sikit warna. Okey, Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1. Okey, jadi kita gantikan untuk yang pertama X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan 2. Okey, kurungan 2 darab apa? Kita kurungan tak apa? Kurungan negatif 1 kuasa 2 tolak 1. Okey, X kita gantikan pada negatif 1 yang pertama kan. X kita gantikan pada negatif 1. Jadi X ni kuasa 2, jadi negatif 1 kuasa 2. Jadi Y sama dengan 2 darab apa? Okey, 2 darab, okey, negatif 1 darab negatif 1. Kita kena, jangan keliru tau. Okey, negatif 1 kuasa 2 bersamaan dengan negatif 1 darab dengan negatif 1. Jadi negatif bertemu dengan negatif dia akan jadi positif, jadi sama dengan 1. Jadi di sini akan jadi 1 lah. Okey, tolak 1. Maka Y sama dengan 2 kali 1 2. Okey, 2 tolak 1. Maka Y sama dengan 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, maka di sini kita dapat Y sama dengan 1. Okey, selesai untuk soalan pertama. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, kita gantikan. Okey, Y sama dengan 2. Okey, darab apa? Cikgu masuk terus nilai 0 kuasa 2 tolak 1. Ini kita gantikan terus dengan persamaan ni ya. Jadi ini kamu kena ingat dia punya persamaan dia. Y sama dengan 2 X kuasa 2 tolak 1. Sekarang ni tugas kamu adalah masukkan sahaja nilai X, setiap nilai X ni dalam persamaan yang diberikan. Untuk situasi yang kedua lah, gantikan. Jadi sekarang ni kita perlu cari nilai Y. Maka Y sama dengan, okey, 0 kuasa 2 kosong lah, kosong. Jadi 0 darab 2 kosong.
Jadi kosong tolak 1, maka Y sama dengan negatif 1. Maksudnya tak ada duit tapi hutang RM1. Betul tak? Tak ada duit, hutang RM1. Jadi hutang RM1 lah. Jadi di sini negatif 1. Okey. Okey, seterusnya. Ramai lagi ni. Penuh nama. Okey, tak apa. Okey. Seterusnya yang ketiga. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey. Kita tulis Y sama dengan 2 kurungan 1 kuasa 2 tolak 1. Jadi cikgu sikit terus formula. Patut yang pertama kamu tulis formula ni, Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 1. Okey, step yang kedua baru kita masukkan nombor x diganti dengan 1 kan. Maka Y sama dengan, okey, 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 darab 1 2 tolak 1. Maka Y tolak 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, maka di sini sama dengan 1. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, Y sama dengan 2 kurungan, okey, X digantikan dengan 2 kuasa 2 tolak 1. Maka Y sama dengan, okey, 2 kuasa 2 sama dengan, okey, kita juga tulis dulu 2 kurungan 2 kuasa 2 4. 2 darab 2 4 kan, tolak 1. Maka Y sama dengan, okey, 2 kali 4 8 kan. Okey, 8 tolak 1, maka Y sama dengan 8 tolak 1 apa? 7. Okey, maka kita dapat 7. Maka untuk soalan yang pertama, step yang pertama, kita hanya perlu buat yang tu je dulu. Okey, kita tengok step yang kedua. Okey. Okey, yang ni soalan yang melibatkan graf. Okey, di mana pertama sekali, okey, step sama aja. Okey, di sini soalan dah bagi dah jadual kat kamu, cuma kamu perlu lengkapkan jadual tersebut. Okey, soalan yang pertama lengkapkan jadual. Soalan yang kedua, berdasarkan jadual yang diberikan, jadual yang kamu dapat tu, kamu dikenaki membina graf berdasarkan skala yang telah diberikan. Okey, jadi kita perlu lengkapkan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama A. Okey, sekarang ni kita perlu cari nilai Y. Okey, tadi kita cari satu-satu daripada yang pertama sampai yang terakhir kan. Okey, sekarang ni dia mudahkan kamu. Dia pemudahkan kamu sikit, di mana kamu hanya perlu carikan 3 saja nilai Y. 1, 2 dan 3. Okey, guna saja kaedah tadi. Pertama, mesti ada persamaan untuk jadual ni. Ni yang penting. Okey, jadi persamaan ni kita cari nilai Y. Okey, andai kata X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan apa? Kita cari 1. Okey, tulis persamaan. Y sama dengan 2X tambah 4. Okey, gantikan. Untuk yang ni X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan 2 tolak 1 tambah 4. Okey, Y sama dengan 2 darab negatif 1 sama dengan negatif 2 tambah 4. Okey, negatif 2 tambah 4, Y sama dengan, okey, hutang RM2, bayar RM4. Okey, berapa yang baki kita dapat? Maka baki yang kita dapat adalah RM2, lebihan duit kan. Maka di sini sama dengan 2. Okey, last Okey, soalan yang kedua. Okey, yang kedua kita masukkan. Okey, pertama tulis formula Y sama dengan 2X tambah 4. Y sama dengan 2X tambah 4. Okey, jadi X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2X sama dengan 0 tambah 4. Maka Y sama dengan 0 tambah 4. Maka Y sama dengan 4. Okey, di sini kita dapat 4. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, X sama dengan 2. Okey, yang ketiga. Okey, jadi kita tulis Y sama dengan 2X tambah 4. Maka X digantikan dengan, okey, X digantikan dengan 2. Okey, tambah 4. Maka Y sama dengan 2 kali 2, 4. Tambah dengan 4. Maka Y sama dengan 8. Okey, selesai yang ni, 8. Okey. Okey, sekarang kita dah lengkapkan jadual tersebut. Okey, seterusnya apa yang dia kata di sini?
Duduk tak bang? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, kita baca soalan yang kedua. Biasanya soalan ni akan keluar bagi bahagian B ya. Kalau dalam matematik PT3 keluarkan bahagian B. Seterusnya. Okey, bahagian B di mana yang ni kamu dapat kan ni. Dapat kalau siapa yang buat ni dapat. Okey, kalau ini betul dapat 3 markah. Okey, seterusnya. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit. Apa maksud 2 cm pada 1 unit? Okey, kalau pada kertas graf ni, okey, cikgu ambil ujung okey. Ini 1 cm. Kata komputer bila. Okey, kalau 2 cm maksudnya daripada sini ke sini. Okey, maksud dia 1 unit. Maksudnya 2 cm, yang ni maksudnya 2 cm. Okey, daripada sini ke sini 1 unit. Tu maksudnya ni kosong, ini 1. Maksudnya itu maksud dia 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya kalau sini ke sini, okey, dia akan jadi 2. Maksudnya 2 cm 1 unit. Apa dia? Sabar duduk kelas. Okey, jadi dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Okey, jadi di sini kamu kena buat terus. Okey. Untuk paksi X betul dah. 2 cm kepada 1 unit paksi X. Okey, yang ni unit nombor ni cikgu dah tulis siap dah. Okey. 2 maksudnya di sini 2 1 unit. Okey, yang paksi Y dia kata 2 cm kepada 2 unit. Maka di sini kamu kena letak. Okey, 2 unit, 2 cm 2 unit. 4 6 2 cm 2 unit. Maksudnya skala dia 2 2 2 2 4 6 8 Okey, kalau bawah pun sama. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8. Okey, biasanya soalan ni kamu akan dibekalkan dengan kertas graf. Jadi kamu kena buat siap-siap lah. Kena faham lah dia punya format skala tu. Okey, seterusnya. Okey, kamu kena plotkan titik di atas graf tersebut. Okey, titik tu kita kena baca dalam bentuk koordinat lah. Yang tadi sebab tu cikgu tekankan koordinat lah. Maksudnya di sini. Okey, maksudnya di sini koordinat dia adalah koordinat dia adalah negatif 2 0. Yang ni negatif 1 2. Di sini 0 4. Di sini 1 6. Di sini 2 8. Okey, yang terakhir 3 10. Ya. Saya pakai bawah tadi. Ya. Okey, jadi titik yang pertama contoh kat atas sini. Okey, ni titik A, ni titik B, titik C, titik D, E, F. Maka A hingga F ni kamu kena plotkan titik di atas graf ni. Okey, titik A apa? Negatif 2 0. Okey, jadi negatif 2 0 di sini. Okey, ini yang pertama. Okey, negatif 2 0 kan. Okey, yang kedua B. Cikgu letak. Okey, negatif 1 2. Negatif 1 2. Duduk mana? Di sini. Okey, C 0 4. Okey, 0 pada paksi X, 4 pada paksi Y. Maka di sini. Okey, D 1 pada paksi X, 6 pada paksi Y. 1 pada paksi X, 6 pada paksi Y. Di sini. Okey, 2 8. Mana 2 8? Okey, 2 pada paksi X, 8 pada paksi Y. Di sini. Okey, 3 10. Ni skala je kita ambil dulu. Okey, tak apa. Itu yang merah. Okey, ni ada 10. Kan? Okey, 3 10. Mana? Di sini. Tak cukup cantik ni. Padang. Okey, cikgu harap kamu nampaklah bagaimana kita nak membina
nak menghasilkan sesuatu graf berdasarkan persamaan yang diberikan lah. Jadi step yang pertama adalah membina jadual, nilai, mencari nilai X dan nilai Y, membuat jadual. Step yang kedua adalah plotkan titik tersebut berdasarkan koordinat X, Y di atas graf. Okey, itu step yang kedua. Okey, step yang ketiga. Okey, step yang ketiga adalah menyambungkan. Kita sambungkan. Okey. Okey, jadi kamu kena guna pembaris. Manakala cikgu tak guna pembaris ni. Okey, jadi dia akan menghasilkan satu garis yang lurus. Okey, dia akan hasilkan garis lurus lah sebenarnya. Walaupun kamu nampak tak berapa nak lurus ni. Maka okey, dia akan Allah. Okey, nampak? Jadi daripada kita sambung titik-titik tersebut, dia telah menghasilkan satu garis lurus. Okey, maka garis lurus ni terhasil daripada persamaan Y sama dengan 2x tambah 4. Okey, maka menjawablah persoalan yang kedua. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm per 1 unit paksi X, 2 cm pada 2 unit paksi Y, lukiskan graf fungsi bagi nilai X hingga ni lah, negatif 2 sampai ni lah. Maksudnya daripada persamaan ini. Jadi apabila kamu dapat buat jadual dengan lengkap dan kamu dah plotkan titik, maka di sini kamu boleh dapat lah. Kalau graf ni paksi koordinat skala yang betul, paksi yang betul, titik plot yang betul dan satu garis yang lurus, maka kamu akan dapat full mark di sini. Dapat markah yang penuh. Untuk soalan ni memang banyak markah. Kalau cikgu semak kertas PT3 tahun lepas, untuk markah ni lebih kurang 5 markah, 6 markah juga. Okey. Jadi ada soalan tak sebelum cikgu pergi seterusnya? Okey, ada soalan? Okey, on-cam microphone. Boleh tanya cikgu sebelum cikgu pergi pada seterusnya. Ada? Nampak di ruangan chatting tu nampak aktif. Okey. Dalam ni ada cikgu Sania. Cikgu nampak dia. Ada. Cikgu Sania ada. Jadi apa-apa cikgu Sania boleh tambah. Okey. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Okey, cikgu nak kamu betul-betul faham. Sebenarnya untuk matematik dia ulang-ulang, yang berubah adalah nombor. Dari segi konsep dia berulang-ulang. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey, cikgu ulang sekali lagi pada soalan yang berbeza. Okey, contoh yang ke-6, tak ada contoh yang ke-5 kan? Okey, langkah yang pertama adalah kita perlu mengisi jadual ini berdasarkan pada persamaan yang diberikan. Okey, kalau tengok di sini, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okey, maka persamaan ini sangat penting untuk kita selesaikan kita punya soalan. Maka kamu kena highlightkan ya, ini. Highlightkan. Okey, langkah yang pertama daripada persamaan ini, selesaikan, cari nilai Y. Mana? 1 2 3. Jadi untuk yang pertama cari. Okey, masukkan persamaan dia. Y sama dengan cikgu guna warna yang lebih cerah. Y dengan S tadi. Okey. Yang pertama, okey, masukkan persamaan ni, tekan berarti saat ni. Okey, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okey. Jadi X di sini X yang kita boleh cari, X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan negatif 1 kuasa 2 tolak 2 darab negatif 1 tolak 3. Okey, simple saja. Jadi kita dapat terus nilai Y. Y sama dengan negatif 1 kuasa 2 sama dengan negatif 1 darab negatif 1, maka dia akan dapat positif 1. Okey, negatif 2 darab dengan negatif 1, negatif bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. 2 darab 1 cara dengan 2. Okey, seterusnya tolak 3.
Maka Y sama dengan, okey, 1 tambah 2, 3. 3 tolak 3, kosong. Maka Y sama dengan kosong. Jelas tak? Bilik. Okey, seterusnya nombor 2. Okey, kita cari soalan. Okey, X sama dengan 1. Maka pertama sekali tulis formula Y sama dengan formula pula. Tuliskan persamaan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Jadi Y sama dengan, okey, dalam sini X sama dengan 1, kan? Jadi 1 kuasa 2 tolak 2 darab 1 tolak 3. Maka Y sama dengan 1. Adi nak. Kacau. Nabi. Anak. Okey, ada elan. Okey, negatif 2 darab 1 sama dengan negatif 2. Okey, tolak 3. Okey, jelaslah. 1 kuasa 2 sama dengan 1. Negatif 2 darab dengan 1. Okey, jadi negatif 2. Negatif positif jadi negatif. 2 darab 1 jadi 2. Jadi negatif 3 turun. Maka Y sama dengan, okey, negatif 1. Okey, ada RM1. Baca macam ni. Ada RM1, hutang RM2. Maka baki dia adalah hutang RM1. Hutang RM1, hutang RM3, jadi hutang RM4. Jadi negatif 4. Jadi sini negatif 4. Okey, yang ketiga. Okey, masukkan ada punya persamaan dulu. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Sebenarnya dia berulang-ulang lah. Kalau kamu fokus betul-betul, sebenarnya persoalan ni berulang-ulang. Yang membezakan dia adalah nombor dengan dia membeza dia nombor dengan persamaan. Konsep dia sama ya. Okey, jadi gantikan. Okey, X sama dengan apa? X sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 kuasa 2 tolak 2 darab X ni ada 2 tolak 3. Maka Y sama dengan 2 kuasa 2. Maksudnya 2 darab 2 4 tolak, okey, 2 darab 2 negatif 2 darab negatif 2 darab positif 2 jadi negatif 4 tolak 3. Maka Y sama dengan, okey, ada RM4, hutang RM4, jadi habis kosong. Ada kosong, hutang pula RM3, maka baki lagi hutang 3. Itu kaedah dah. Jadi sini kita dapat negatif 3. Okey, bila kita dah dapat mengisi semua jadual ini, langkah seterusnya adalah kita keluarkan dia punya apa dah? Dia punya koordinat. Okey, koordinat yang pertama, contoh dia kata ini A, B, C, D, E, F, G. Okey, jadi start ni kamu kena keluarkan koordinat dah. Okey, jadi koordinat dia adalah negatif 2, 5. Yang ni negatif 1, 0. Yang ni 0, negatif 3. Ingat X dulu depan baru Y. Okey, jadi seterusnya. Okey, langkah yang seterusnya, plotkan titik koordinat tersebut di atas titik. Okey, kita tukar warna. Okey, cikgu. Okey, titik yang pertama. Okey, titik A ya. Saya tahu cikgu letak ni A Titik A apa dia? Titik A. Okey, sebelum tu kena baca soalan B tu. Dia kata apa B? Dengan menggunakan skala 2 cm pada 1 unit pada basi X, 2 cm pada 1 unit pada basi Y. Okey, kali ni skala dia sama dengan X dan Y dia sama. Dia kata 2 cm ni 2. Okey, ini 1 cm ni 2. Sama dengan 1 unit. Ni maksudnya skala betul ni. Sama juga Y. 2 cm. Okey, 1 2. 2. Okey, 2 2. Maksudnya 2 cm sama dengan 1 juga dia kata Y. Kat sini pun kamu tulis 1 2 3 4 5. Sama juga ini pun 2 cm sama dengan 1 unit. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, lukiskan graf fungsi tersebut. Okey, jadi kita perlu lukiskan graf. Kalau ada soalan boleh onkan mikrofon kamu nah.
Ada soalan, on kan mikrofon. Bagi faham betul-betul, sebab tajuk ni sangat penting. Tajuk ni sangat penting. Sebab tingkatan 3 ada lagi kamu belajar tajuk ni secara detailnya. Di bawah tajuk garis lurus. Okey. Okey, seterusnya. Okey, koordinat yang pertama, titik A, negatif 2, 5. Mana negatif 2? Negatif 2 paksi X di sini, 5 pada paksi Y di sini. Maka pertemuannya di sini. Okey, ini titik A. Okey, titik B, negatif 1, 0. Negatif 1, 0. Mana di sini? Okey, titik C, 0. Okey, 0 pada paksi Y, negatif 3 pada paksi X. Negatif 1, 0. Okey, ini 0, negatif 3 di sini. 0, negatif 3 di sini. Okey, seterusnya 1, negatif 4. 1 pada paksi X, negatif 4 pada paksi Y. Okey, seterusnya 2, negatif 3. Okey, 2 paksi X, negatif 3 paksi Y. Okey. Okey, di situ. Maka yang seterusnya F, 3, 0. Mana 3, 0? 3 pada paksi X, 0 pada paksi Y di sini. Okey, G, 4, 5. Mana G? 4. Okey, di sini. Okey, ini cikgu letak 4, cikgu tambah. Okey, 4, 5. Mana 5? 5 di sini. Okey, sekarang tugas kamu adalah sambungkan titik tersebut. Okey, titik A bersambung dengan B, bersambung dengan C, bersambung dengan D sampai sambung dengan F. Okey, jadi okey, kamu kena sambung bagi elok ah. Okey, kemungkinan cikgu sambung ni tak berapa ketak-ketak. Benda ni sangat sensitif. Ketak sikit dia ketak terus dalam tu. Jadi kamu kena sambungkan secara lurus yang betul, Sebab tu kamu kena dalam tajuk ni kamu ada pembaris yang boleh lentur. Ada pembaris yang boleh lentur, sesuai pakai untuk garis ni. Okey, cikgu pun okey. Oi. Pi lah. Okey. Okey, lebih kurang macam tu lah. Nampak? Jadi kalau ada pemadam kita boleh ni tak? Jadi persamaan pada graf ni kita tulis di bawah. Okey, jadi apa yang kamu tulis sini adalah, ini adalah hasil daripada graf ni adalah persamaan apa dah? Tulis. Kamu boleh letak ni. Ini adalah graf. Tulis tu boleh. Okey, dia adalah Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okey, ni persamaan dia. Okey, jadi apabila kamu mampu buat macam ni, okey, mampu isi jadual ni menggunakan konsep persamaan linear, mencari nilai Y, seterusnya dengan menggunakan konsep koordinat, plotkan titik-titik tersebut di atas kertas graf menggunakan skala yang betul pada paksi X dan paksi Y berdasarkan pada soalan lah. Kerana ni paksi skala yang diberikan adalah 2 unit bersamaan dengan 1, 2 cm sama dengan 1. Jadi untuk paksi X dan 2 cm sama dengan 1 unit pada paksi Y. Jadi inilah paksi lah. Seterusnya kamu plotkan titik-titik tersebut menggunakan konsep koordinat yang kita belajar tajuk sebelum ni. Kamu lepas mencari titik tersebut, kamu sambungkan titik tersebut pada kertas graf ni. Okey, jadi kalau lukis atas kertas, dia lagi cantik lah, tak ada ketak-ketak macam ni. Kalau lukis atas kertas, kamu akan buat lagi elok lah. Kan? Kamu belajar reka bentuk teknologi, lukisan tu, ada lukisan kan? Jenis lukisan tu kamu belajar RBT tu, jadi kamu cikgu rasa lebih elok lah, dia punya lentur tu elok. Okey, seterusnya ada soalan sebelum cikgu pergi pada contoh yang seterusnya. Tadi graf dia berbentuk garis lurus. Okey, graf tadi berbentuk garis lurus. Okey, graf yang kedua bentuk lengkung macam ni. Okey, kita pergi pada contoh yang ketiga. Okey.
bentuk graf bergantung pada persamaan yang diberikan. Okey, tadi kita tengok persamaan ini pula. Jadi bentuk graf tidak semestinya sama. Bentuk graf berubah-ubah bergantung kepada ni. Bergantung kepada ni, persamaan ni. Jadi benda inilah yang menentukan bentuk graf. Okey. Jadi dia sangat penting. Okey, langkah yang pertama, cikgu ulang lagi. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu teruskan. Okey. Sebab tajuk ni markah dia ada bahagian 2, bahagian B ataupun bahagian C. Tapi bila soalan tu dari bahagian B dan C, maka dia markah yang banyak di situ. Kalau bahagian A dia objektif. Bahagian A objektif ni satu markah, satu soalan, satu markah. Tapi kalau bila melibatkan bahagian B ataupun C, satu soalan tu dia banyak markah, 5 markah boleh jadi. Okey, seterusnya soalan A, lengkapkan jadual berikut berdasarkan graf persamaan fungsi berikut . Jadi langkah yang pertama isi je. Okey. Apabila x sama dengan 2, y sama dengan berapa? Okey, jadi yang pertama. Okey, pertama keluarkan dia punya persamaan. Y sama dengan 12 tolak 3 pula. X kuasa 3. Okey, yang ni kamu kena ada kalkulator lah. Ada kalkulator. Saat ni cikgu tanya, cikgu tak ada kalkulator ni. Okey, maka y sama dengan 12 tolak, okey, tolak apa? Negatif 2 kuasa 3. Okey, berapakah negatif 2 sama kuasa 3? Okey, tuliskan dalam kalkulator. Berapa Khalis? Negatif 2 kuasa 3, negatif 8. Betul tak? Okey, negatif 2 kuasa 3. Tulis je di kalkulator kamu. Ataupun kamu kena ingat, okey, negatif 2 ada 3 kali. Darab negatif 2 darab negatif 2. Okey, negatif bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. Positif bertemu dengan negatif, dia akan jadi negatif. Maka jawapan dia adalah negatif. Jadi kita letak negatif. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Okey, nampak? Negatif 2 kuasa 3 sama dengan negatif 8. Okey, jadi y sama dengan 12. Okey, negatif darab dengan negatif, dia akan jadi positif 8. Maka y sama dengan 12 tambah 8 sama dengan 20. Okey, di sini sama dengan 20. Okey, nampak? Ini adalah konsep persamaan linear ya. Okey, seterusnya. Okey, dan cari nilai 1. Maka tulis persamaan dia, y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. Maka y sama dengan 12 tolak, okey, 1 kuasa 3. Maka y sama dengan 12 tolak 1 kuasa 3 sama dengan negatif 1 juga. Maka y sama dengan 12 tolak 1, 11. Maka di sini sama dengan 11. Okey. Okey, yang last sekali, yang ketiga. Biasanya soalan kalau dia minta kamu buat graf, biasanya kamu kena isi, kamu tak perlu cari semualah. Macam soalan yang first tadi kan, kita kena cari daripada pertama sampai terakhir. Tapi kalau soalan melibatkan graf ni, dia bagi 3 je. Dia tahu kalau kamu mampu cari 3 nilai ni, maksudnya kamu faham lah nak cari nilai y tu. Okey, jadi seterusnya y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. Maka y sama dengan 12 tolak, okey, x gantikan pada 2 kuasa 3. Maka y sama dengan 12. Okey, negatif 2 kuasa 3 sama dengan negatif 8 tadi kan. Maka y sama dengan apa? 10 tolak 4 kan? Berapa kali 4 kan? Okey, 4. Itu 4. Okey, boleh onkan mikrofon. Kali tu awak tak dengar? Kau cikgu slowkan mikrofon cikgu. Sat. Slowkan. Sat dah. Cikgu slowkan cikgu punya speaker.
Okey, boleh bercakap lah. Kau dengar saya. Okey, jadi kita dah dapat. Okey, langkah seterusnya adalah apa dia? Okey, langkah seterusnya adalah plotkan tentukan skala dia. Okey, kalau dia kata sini dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada faksi X. 2 cm pada 1 unit. Ini betul dah. 2 cm 1 unit. Okey, seterusnya. Okey. 2 cm kepada 5 unit pada faksi Y. Maksudnya di sini kamu kena faham lah. Maksudnya 2 cm. Mana 2 cm? Ni. 2 cm sama dengan berapa unit? Dulu semua. Berapa unit? Dua lah. Ha? Siapa cakap tu Abdul Khalis? Tukar saya. Kan? Okey, 2 cm sama dengan 5 unit. 5, 10 15 20 25 cukup tak ni? Okey, maksudnya tak cukup kan? Yang ni dah ready made. Jadi kita buat lain. Okey, sat-sat lah, cikgu padam balik. Okey, memandangkan faksi Y, kalau tengok di sini paling besar adalah 39. Kalau kita ukur ni 25 aja kan? Jadi kamu kena ubah. Okey, abaikan yang ni. Jadi kamu kena tarik X ni. Contohnya cikgu tarik semula. Okey, faksi garisan X ni kamu kena rendahkan lagi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Negatif apa? Okey, jadi kamu kena adjust. Okey, garisan faksi X ni kamu kena tarik sini. Oh, cikgu sentuh kepala cikgu. Macam tu. Sentuh kepala cikgu. Okey, jadi sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, ini 1, 2, 3, 4. Okey, ini cikgu tunjuk supaya apa? Supaya nanti kamu akan berlaku lah kes macam ni. Di mana kamu garis dulu, tiba-tiba nak buat, oh tersilap, tak cukup itu. Maksudnya apa yang kamu kena buat adalah kamu kena padamkan ini, padam balik ini. Kamu kena garis, ubah faksi X ni, kena ubah ke bawah lagi. Kenapa perlu ubah ke bawah? Supaya kita boleh sampai nombor maksimum bagi Y adalah 39. Paling kurang kita kena mati dengan 40. Jadi 2 cm sama dengan 5 ni. Dia kata 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tu baru sesuai. Nilai maksimum dia 39. Jadi di graf kita 40. Maksudnya dalam lingkungan ni lah. Jadi bawah dia negatif 5, negatif 10, negatif, ya, tak apa nak ni, negatif 15. Okey, yang paling kecil adalah negatif 15. Lepas jadi di kertas gerah yang sebenarnya dia besar, dia A4. Dia besar sikit pada A4. Jadi untuk ni cikgu tunjuk contoh ya. Okey, seterusnya. Okey, skala kita dah betul. Seterusnya apa yang kamu kena buat adalah plotkan titik. Okey, di sini cikgu letak titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi koordinat dia mesti koordinat 1, 2, 3 sampai 7. Koordinat yang pertama negatif 3. Mana negatif 3? Ini negatif 3. 39. Okey, 39 mana? Maka ini contoh kita letak. Okey, negatif 2, 20. Negatif 2, 20. Okey, di sini. Ini 20 pada faksi Y, negatif 2 pada faksi X. Okey, negatif 1, 13. Negatif 1 mana 13? Okey.
Okey, 10, 11, 12, 13. Okey, tengok tu. Kalau siapa yang pakai telefon boleh zoom Zoom. Okey, X kosong Y sama dengan 12. X kosong Y sama dengan 12. Okey, itu. Okey, X1 Y sebelah. X1 Y sebelah. CP-CP yang ni. Okey, X2 Y4. X2 Y4. Okey, di sini. Dan X3 Y negatif 15. Cikgu nak duduk tepi. Tak, cikgu duduk mana ni? Pening. Dia mirror tak? Cikgu buka kiri, dia kamera gerak kanan. Okey, negatif 3. Negatif 3, 15. 3 negatif 15. Okey, 3 pada posisi X, negatif 15 di sini. Bekas lah. Okey, bekas. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya apa yang kamu kena buat adalah sambungkan saja titik tersebut. Okey, sambungkan titik tersebut. Okey, mula daripada atas. Okey, kamu sambungkan bagi elok. Sambungkan bagi elok. Okey, cikgu pun tak tahu ni jadi ke tak. Okey, tak berapa nak menjadi. Sepatutnya dia cantik lah. Okey, lebih kurang. Nampak Maka persamaan ini terhasil, graf fungsi ini terhasil daripada persamaan apa? Persamaan Y sama dengan 12 tolak X kuasa 3. Okey, kita siap untuk graf yang ketiga. Okey, ada soalan? Jadi sebenarnya graf ni kamu jangan fikir masalah graf. Kamu kena fikir masalah tu, yang persamaan tu. Persamaan itulah yang menentukan bentuk graf. Okey. Okey, persamaan itu yang akan menentukan bentuk graf kita. Jadi kalau kamu daripada persamaan ni kamu kira betul, kamu kira mencari nilai Y, nilai yang betul, maka terhasillah graf yang betul. Jadi kamu jangan fikir graf lurus, kenapa tak jadi lurus cikgu? Memang graf dia mengikut pada persamaan yang diberikan lah. Jadi kamu jangan terikat, jangan letak saja graf mesti lurus, tak semestinya. Sebab tu kita panggil graf fungsi. Graf fungsi ni dia ada macam-macam fungsi, bentuk. Okey, kita pergi boleh boleh cakap ni, nampak tak apa graf fungsi pada hari ni? Cikgu tunjuk step by step pada cara yang paling mudah lah cikgu fikir. Okey, lurus minyak sikit. Okey. Oh, dia duduk sembang kat belakang. Okey, seterusnya. Okey. Tu boleh tidur. Gimana dulu? Ai bagi berapa? Satu. Empat. Okey. Empat. Dah 5. Tak boleh. Okey, seterusnya. Okey. Habis lah, ikut. Okey. Okey, contoh seterusnya. Okey, kamu nampak persamaan ni? Okey, persamaan ni. Okey, berdasarkan persamaan yang diberikan, Y sama dengan 24 per X ataupun Y sama dengan 24 bagi X sama. Okey. Okey, jadi persoalan kita daripada persamaan ni, graf dia macam mana? Graf dia akan jadi bentuk yang macam mana? Okey, jadi untuk nak tahu bentuk yang macam mana, kita perlu selesaikan jadual inilah, kena isi tempat kosong. Jadi kamu perlu sila isi tempat kosong ni berdasarkan tolong senyap sikit. Okey. Jadi kamu perlu isi tempat kosong. Okey, jadi yang pertama, okey, cikgu straight to the point. Okey, persamaan dia Y sama dengan 24 per X. Okey, simple saja. Kenapa simple? Sebab kamu hanya perlu masukkan je nilai X dah diberi, apa yang kita kena cari adalah nilai Y. X dah diberi, apa yang perlu cari nilai Y. Maka Y sama dengan 24 bahagi negatif
3. Maka Y sama dengan berapa kali? Calculator please. Apa tadi? Ha? 24 bagi 3 berapa? Apa tadi? 14. 7 ke 8 sila. 8. Okey 8. Okey, jadi positif bagi negatif akan dapat negatif. Okey, 24 bagi 3 8. Cikgu nak macam tu bagi ada orang bercakap sikit. Okey, negatif 8. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, Y sama dengan 24 bahagi dengan 1, maka Y sama dengan 24. Maka sini sama dengan 24 positif kan. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, Y sama dengan 24 bahagi berapa? Bahagi dengan 4. Y sama dengan berapa kali? Apa lagi? Boleh bagi jawapan cepat sikit. Ha? 24 bagi 4. Enam. Okey, 6. Okey, 6 Okey, seterusnya. Okey, seterusnya apa yang kita kena buat adalah okey, baca. Okey, soalan pertama, soalan A kita dah siap. Maka kita pergi pada soalan B. Okey, soalan B guna ini juga. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Okey. 2 cm sama dengan 5 unit. Cikgu langgar skrin. Dia langgar skrin. Tak lagi dia tak hilang sikit background cikgu ni. Okey. Kita tengok nilai maksimum bagi paksi Y berapa? 24. Kita bilang 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, 2, 5, 10, 15, 20, 25. Okey, okey, di sini boleh pakai. Jadi kita tak perlu ubah apa. Maka dia kata di sini okey, pada paksi Y 2 cm sama dengan 5. Maka 5 10 15 20 25. Di sini 25. Kalau tengok pada graf ni maksimum dia 24. Jadi lepaslah. Maka sama kat di sini. Sini negatif 5, negatif 10, negatif dia background cikgu tak remove betul-betul. Negatif 15, negatif 20, negatif 25. Okey. Dia paling maksimum negatif 24 kan. Okey, seterusnya. Okey, bila kita dah plotkan skala paksi X dan paksi Y mengikut apa yang dia bagi. Okey. Kamu kena faham ni. Maksud dia 2 cm sama dengan 1 unit. Nampak ni 2 cm ni 1 2 1 unit. 1 2 1 unit. Pada paksi X dan 2 cm sama dengan 5 unit. Maksudnya 2 cm 5 unit. 5 10 15 20 pada skala ni. Jadi graf kamu setiap orang bila diberikan kata graf, maka saiz graf setiap orang mesti sama. Tak ada yang tak sama. Tak ada yang kawan ni kurus graf dia. Ada kawan ni gemuk graf dia. Tak ada, semua akan jadi seragam. Sebab kenapa seragam? Sebab ni skala ni. Okey, seterusnya. Okey, apa yang kita kena buat adalah plotkan titik-titik tersebut di atas graf. Okey, kita nak pakai warna apa? Kita pakai warna hijau. Cerah tak? Kita pakai hijau pula. Okey. Di sini ada okey, X kasih X je kita habis. Okey, paling besar negatif 6 kan.
Okey, maksudnya di sini tak kertas gerah ni tak cukup. Negatif 4, negatif 5. Okey, di sini negatif 6. Negatif 6. Tak mat. Sebab apa ni? Ni pasti Y. Betul lah. Kadang-kadang pening juga cikgu. Dia bukan apa, dia main kalut kan. Okey, sampai negatif 4 kan. Positif 4. Sini sampai 4. Baiklah. Okey, seterusnya apa yang kita Okey, seterusnya kita plotkan titik. Okey, titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, makin banyak kan. Okey, jadi kita plotkan titik negatif 4, negatif 6. Negatif 4 paksi X, negatif 6 paksi Y. Di mana? Cakap plot titik pakai apa kan? Cuba plot titik ni ya. Curah sikit. Okey, plotkan titik 6, negatif 4, negatif 6 mana? Sini. Okey, negatif 3, negatif 8. Negatif 3, negatif 8. Ni 5, 6, 7, 8. Negatif 2, negatif 12. Negatif 2, negatif 12. Okey. Negatif 1. Oh, ID tak boleh. Cikgu tak boleh. Tak boleh ni. Tak approve. Okey, negatif 1, negatif 24. Negatif 1, negatif 24. Kat mana? Kat sini. Okey, 1, 24. Okey, 1, 24 mana? Okey, ni 1, 24. Okey, dia terbalik ni. Okey, 2, 12. 2, 12. 2X, 12Y. Sini. Okey, 3X. Itu yang seterusnya 3, 8. Mana 3? 3, 8. 3. Okey, 4, 6. 4, 6 mana? 4 paksi X, 6 paksi Y. Kena faham betul-betul ni tajuk ni. Fokus betul-betul. Okey, seterusnya kita sambungkan titik tersebut. Okey, macam mana kalau nak sambung titik ni? Okey, titik ni pertama, okey. Patutnya dia elok ni. Okey, ni adalah ada cikgu plot titik tak baru betul ni. Tak, ada cikgu sana ada. Betul apa yang cikgu sana kata. Okey, tajuk ni kalau kamu silap plot titik memang tak ada markah. Kamu kena buat dengan cermat. Tak boleh buat dengan gelojoh. Kadang-kadang kita rasa dia mudah kan. Ni kemungkinan ni ada cikgu ada tersilap sikit ni. Plot titik ni. Kamu kena check balik. Sebab dia tak kena. Ni koordinat ni dia tak kena. Apa maksud tak kena? Tak kena 5, 10, 15, 20. Jadi 24 kamu kena cari 24 betul-betul. Kadang-kadang cikgu letak ni tak sampai 24, jadi 23. Jadi bila 23 dia ada lari sikit. Jadi kalau betul-betul data graf, kamu kena betul-betul berdasarkan graf ni. Okey, kamu kena cari betul-betul 24. Kali sini 24. Macam mana nak cari 24? Mungkin nak cikgu silap. Sebab di sini dia 5 kan. Jadi 1, 2, 3. Betul lah. Tapi bentuk graf dia lebih kurang macam ni lah. Dia akan jadi betul curve. Untuk soalan ni dia akan betul-betul jadi macam ni. Okey, graf dia bentuk yang sama, seragam. Okey, dia akan bentuk semacam. Okey, dia akan jadi macam tu. Semacam dia punya lengkuk dia yang sama, bentuk yang sama. Jadi macam ni lah. Dia akan jadi betul-betul sama. Jadi kamu kena check balik pada plot titik yang koordinat tadi. Pastikan
X 2 ni betul. X negatif 4, Y negatif 6. Jadi kamu cari betul-betul. Negatif 4 betul-betul di sini, negatif 6 kat mana? Negatif 6 ni mungkin juga silap ni. Mungkin sebab dia 10 kotak sama dengan 5. Jadi 10 bahagi 5, jadi 2 kotak tu sama dengan 1 lah. Lebih kurang macam tu. Okey. Jadi ini untuk soalan yang ke seterusnya, contoh seterusnya. Okey, boleh tak? Okay, ada soalan? Okey, sebelum sebelum kita habis kelas, cikgu nak sabarlah. Tunggu telefon dulu. Meme. Okey, cikgu nak kamu on kamera masing-masing nak tengok? Okey. Boleh? Siapa yang berkata boleh on kamera? Apa dia, Khalis? Tak function? Oi, gelaknya hari. Kamera tak function. Oh, kamera tak function. Dia dah buka je ke? Okey, Haris. Acik selu sikit muka. Haris tutup lampu, Haris. Okey, tak apa-apa. Okey, Abdullah Yasir. Mantap Abdullah Yasir. Macam office, dekat office ke Abdullah Yasir? Ada. Okey, tak apa. InsyaAllah kita akan cikgu nak habis dah kelas ni. Anak cikgu pun dah mengantuk dah. Okey, insyaAllah untuk sesi next kelas kena main lah. Kena pakat main. So, cikgu nak habiskan tajuk graf. Graf ni sangat penting lah bagi cikgu. Sebab dia sangat memberi markah kamu lah dalam exam nanti. Kamu tengok sendiri kan, dia punya step dah sangat panjang kan. Okay, cikgu. Jawapan. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Nanti kamu tengoklah dalam record kelas ni pada cikgu punya channel video. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi akan datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.